Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat. Mudah-mudahan majlis kita ini benar-benar mendapat faedah, benar-benar memberi rahmat kepada kita, menjadi sebab untuk kita berubah insya-Allah daripada keadaan yang baik kepada yang lebih baik. Jadi tajuk ceramah saya pada pagi ini insya-Allah ialah motivasi perdana. Walaupun tak ramai yang hadir, tapi dia perdana. Ya, dia perdana Ramadan 2021 1442 Hijrah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, pertamanya nak bagi tahu, walaupun kita semua dah tahu, bahawa Ramadan ini adalah bulan yang dahsyat. Dahsyatnya Ramadan. Dahsyat macam mana? Semua umat Islam boleh dikatakan seluruh dunia berpuasa. Itu dahsyat. Boleh puasa lagi. Seluruh dunia umat Islam berpuasa. Dahsyatlah Ramadan. Bahkan bulan Ramadan ini dikatakan bulan paling dahsyat, paling luar biasa, paling ajaib, paling baik, paling berkat, paling agung. Bulan ni bulan yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Sebab apa dahsyat? Sebab kerana orang puasa. Adakah kita umat Islam seluruh dunia puasa ni sebab sunat? Kalau orang kata kita puasa ni sebab sunat, kalau ada yang berkata demikian, maka jawapannya ada je puasa sunat Isnin Khamis. Tak ramai pun puasa. Itu kalau sunat. Kalau harus, lagi tak ramai. Harus je puasa ni Ramadan ni, harus saja. Harusnya nak puasa, boleh tak puasa pun tak apa. Lagilah tak ramai. Jadi puasa ni sebab wajib. Jadi semua orang takut. Wajib, mesti puasa. Kamu orang Islam mesti puasa. Kecuali ada pihak-pihak golongan-golongan yang tertentu sahaja. Baik. Itu maknanya kita dah tahulah satu rumusan yang besar, paling dahsyat, paling luar biasa. Kenapa paling luar biasa? Satu nak bagi tahu, semua orang tahu, semua orang boleh faham tak? Bahawa bulan Ramadan ini, sebanyak mana pun kesalahan kita, sebanyak mana pun dosa-dosa kita, bahkan bulan Ramadan ini dikatakan bulan rahmat untuk siapa? Pendosa. Bulan rahmat untuk pendosa, untuk si fasik, untuk orang yang zalim, untuk pengganas, untuk penzina, untuk perogol bersiri, untuk kita semua umumnya. Rahmat. Sebab apa? Semua dosa mereka boleh diampunkan. Semua dosa kita boleh diampunkan. Paling dahsyatlah bulan ni. Dan semua orang tahu dah nak masuk pertengahan, diampunkan semua dosa. Kita kena yakin, mesti yakin, wajib bersangka baik dengan Tuhan yang maha baik, yang senantiasa baik, yang tak pernah tak baik pada hakikatnya, bahawa dia boleh mengampunkan semua dosa. Oh, kalau begitu betul lah. Bulan ni adalah bulan apa? Bulan yang paling berkat, paling agung, paling luar biasa. Kemudian lagi daripada itu adalah bulan ini dikatakan apa? Bulan Ramadan ini seumpama tetamu. Ramadan ini adalah tetamu yang datang setahun sekali. Jadi tetamu yang istimewa, yang paling-paling istimewa. Kedatangan Ramadan ini paling-paling istimewa. Seumpamanya apa? Seumpama kedatangan Nabi SAW. Dan bulan Ramadan ini dia bawa hadiah. Dia bawa hadiah pengampunan dosa, pahala berganda, Lailatul Qadar, bebas daripada api neraka, masuk ke syurga ni hadiah-hadiah. Tetapi masalah kita dengan penuh semangat, dengan penuh gembira, diviralkan TV, radio, ada macam-macam cara lah kita menzahirkan kegembiraan kita. Apalagi dengan pesta bazarnya, meriah sungguh. Persoalannya, adakah meriah hati kita? Hati kita ni meriah tak? Suka tak? Seronok tak? Walaupun demikian tuan-tuan, bulan puasa ni
sesungguhnya kita ni manusia yang lemah. Walaupun kita semangat nak buat itu, nak amal ini, tetapi kita apa? Kita ni lemah, tak segairah mana. Walaupun cakap kita nak buat itu, buat ini, nak semayang tarawih lah, nak apa, nak selawat, nak mengaji Al-Quran, nak tadarus, nak sedekah, tapi kerana kita ni lemah, kita tidak boleh melaksanakan, tidak boleh meraihkan tetamu tadi dengan cara yang sepatutnya. Maknanya apa? Maknanya sepatutnya bulan Ramadan datang ni tetamu yang paling agung, paling istimewa ni. Sehingga dikatakan apa? Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, iaitu kata Nabi SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana latamannat ummati an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau kita benar-benar menjiwai, kalau kita benar-benar menghayati, kalau kita benar faham apa tuntutan Ramadan ini, maka semua orang Islam dia bercita-cita, kalau boleh sepanjang tahun itu, sepanjang tahun, maknanya tiap-tiap bulan daripada Januari sampai Disember, sampai setahun itu dia nak puasa. Kalau benarlah, kalau benar kita benar-benar faham, benar-benar beriman, benar-benar menjiwai, menghayati, mendarah daging, kalau kita benar mengerti. Tetapi oleh kerana kita ni tidak tahu, tidak faham sebenar-benar faham, atau tidak kenal sebenar-benar kenal, maka tidaklah jadi sebagaimana satu orang yang mana kita ni bergembira secara lahiriahnya, nak menyambut buat itu buat ini, tapi ada seorang wali besar, seorang benar-benar yang disebut sebagai orang yang bertakwa, setiap kali datangnya bulan Ramadan, dia sedih je, sayu dia hati dia. Kenapa? Dia sedih, dia benci. Setiap kali datang bulan Ramadan, dia sedih dan dia benci. Pelik bin ajaib. Dia sedih dan benci, bukan benci kerana Ramadan tadi, bukan. Dia sedih dan benci dirinya sendiri. Ini tetamu datang ni luar biasa. Seakan-akan Nabi SAW datang. Nak dihidangkan apa? Nak hidangkan makanan yang rasa tak kena. Rasa tak sesuai lagi. Nak bagi apa lagi? Begitulah umpamanya dengan kedatangan Ramadan ini. Yang si wali ini dia rasa apa? Walaupun dia dah buat yang terbaik, walaupun dia telah beramal dengan bangun malamnya, dengan duhanya, dengan doanya, dengan sedekahnya, dengan baca Quran, tapi dia rasa belum memenuhi. Seolah-olah tetamu yang istimewa ini tidak dilayan dengan cara yang sepatutnya. Di sinilah maknanya hati wali ini memanglah luar biasa. Hati ini memang luar biasa, teman-teman sekalian. Kemudian daripada itu, jadi dalam bulan puasa Ramadan ini, yang kali ini, mudah-mudahan kuliah saya, tazkirah saya, motivasi saya pada pagi ini, insya-Allah akan menyuntik, memberi hidayah, memberi taufik, memberi kesedaran kepada kita. Saya bagi contoh. Semua orang tahu senyum. Senyum. Bulan puasa ni senyum saja, dapat pahala, boleh bawa kita ke syurga. Senyum saja. Bila ditimbang amalan kita di akhirat kelak esok, antara pahala dan dosa timbang punya timbang, akhirnya ada satu kelebihan. Kita senyum. Senyuman yang ikhlas. Senyuman dengan syarat. Bisyartin an yakuna hunaka madza, dengan syarat senyuman itu lillahi ta'ala. Kepada orang yang tak kenal, kepada orang yang dikenal. Senyumnya ikhlas. Nanti kita bahas bab ikhlas ni. Bab ikhlas yang luar biasa ni. Jadi dengan senyuman tadi boleh menyebabkan kita masuk surga, dengan sebab satu senyuman tadi lebih berat lagi daripada dosa yang sekian banyak dosa yang dulu-dulu, yang sekarang dan akan datang. Kerana adanya satu pahala senyuman. Dan untuk makluman kita, satu pahala senyuman tadi berat dia, nilainya lebih besar daripada dunia dan seisinya pada hakikatnya. Atau dengan bahasa kita, bahasa duniawi,
Satu senyuman yang ikhlas yang dapat pahala, nilainya lebih daripada 1000 triliun RM. Sungguh-sungguh. Sebab itu kita tak nampak, walaupun kita bulan pengampunan dosa, ada Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, macam-macam lah. Tapi kita tetap semangat. Kita ni makin lama pada adatnya, biasanya semakin lama semakin luntur. Tapi kalaulah pahala tu digantikan dengan nilai duniawi, barang siapa yang bangun tahajud bulan Ramadan sampai habis, dia akan dapat 10 juta tunai. Katalah betul-betul begitu. Bukan main-main, sungguh-sungguh macam itu. Ada hadis macam itu. Andai kata, kalau bila tanam pokok kalau, tumbuh buah kalau. Jadi siapa yang tahajud ke sembahyang tarawih ke dapat 10 juta. Sila tuntut sebelum sembahyang sunat air raya, Idul Fitri. Cash contohnya. Kan? Semua pakat kita buat. Tapi dengan nilai pengampunan dosa, pahala sepenuh langit diampunkan, Lailatul Qadarnya, kan? Pahala berganda-ganda. Semangat tak cukup lagi. Kenapa ya? Kenapa? Baik, itu bab senyum. Tapi ada juga senyum di bulan puasa atau di luar puasa. Dapat bala, boleh masuk ke neraka. Dia satu benda itu boleh masuk ke syurga, satu benda itu menyebabkan boleh kita masuk ke neraka. Jarang orang perasan ni. Dengan sembahyang kita boleh masuk ke syurga, dengan sembahyang juga kita boleh masuk ke neraka. Tak begitu? Sembahyangnya ikhlas lillahi ta'ala. Sembahyangnya bukan kerana fadilat, bukan kerana pahala, bukan kerana syurga. Ini pun masih lagi ada orang yang tak faham. Dia anggap apa salahnya sembahyang kerana syurga? Syurga tu kan kebaikan, disuruh kita masuk syurga. Siapa pula tak boleh sembahyang kerana syurga? Syurga satu kebaikan. Kenapa tak boleh sembahyang kerana pahala? Memang kita disuruh cari pahala. Kenapa tak boleh sembahyang kerana fadilat? Kerana fadilat itu memang ada, memang disebut. Jadi kita bolehlah sembahyang kerana fadilat, kerana kelebihannya, kerana ganjarannya, kerana syurganya. Rupanya tak boleh. Tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Baik, soalan saya ialah, adakah fadilat itu Tuhan? Tuhan itu fadilat. Adakah syurga itu Tuhan dan Tuhan itu syurga? Lain kan? Jadi hukum mengikhlaskan niat dalam semua perkara, khususnya dalam ibadah ini, wajib. Mesti ikhlas. Wajib ikhlas. Yang ni lah intipati, mudah-mudahan dengan izin, dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan, Tuhan dapatlah sesuatu yang boleh jadi dianggap baru, boleh jadi. Jadi ikhlas tadi hukumnya wajib, bukan sunat. Sunat ni kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak apa-apa ye. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak apa-apa ye. Wajib. Ibadah tadi, sembahyang tadi wajib ikhlas. Kalau tak ikhlas bukan makruh. Kalau tak ikhlas bukannya harus. Kalau tak ikhlas rentung. Rupanya masuk neraka kalau tak ikhlas tadi. Berapa ramai yang jihad fisabilillah, rupanya dia perang fisabilillah, nak katakan dia tu orang Madinah, masuk neraka rupanya. Bukan sekadar makruh tuan-tuan. Ada orang yang bersedekah, tulis saya, nama saya sekian-sekian, saya bagi 100,000, masuk neraka. Dia pun ada kata kat malaikat, wahai malaikat, aku mujur aku bagi 100,000, kenapa aku masuk neraka? Dia bagi RM1 je, aku bagi 100,000, selesai banyak masalah. Dia bagi RM1 apa pun tak jadi, kenapa aku saya masuk neraka? Kalau begitu baik aku tak boleh sedekah. Malaikat jawab, ya, tak boleh sedekah, tak apa. Gambaran begitu, tak boleh sedekah pun tak apa, kalau tak ikhlas. Rupanya penting, sebab itu dengan satu nilai, bila mana amalan tu ikhlas, nilai dia boleh membawa kepada syurga lebih besar dari dunia dan isinya. Sebab itu ulama-ulama bagi tahu bahawa sapu tangan syurga, ini bukan cerita dongeng. Ni zaman di ambang kiamat ni, ramai orang tak berapa nak faham. Yang tak faham lah. Sapu tangan syurga tu kalau dia terbang melayang sampai ke bumi, semua orang berebut. Yang buta, yang pekak, semua berebut. Semua orang, tak ada kecuali.
Sapu tangan dah. Nak ceritakan tuan-tuan. Sebab itulah perlu kita ini memahami apa yang dimaksudkan dengan ikhlas ni. Jadi di sini saya ada senarai pendek Yang pertama, ikhlas tu maknanya apa? Siapa ada pen catatlah. Ini benda buah butir besar sangat insya-Allah. Yang pertamanya ikhlas ni maknanya lepas kita buat, lupakan semua. Lupakan semua. Tak ada terkenang-kenang aku dulu, hei, sembahyang tahajud ni tak pernah buat, tapi aku pelik bin ajaib, Ramadan kali ni boleh buat pula. Tak tinggal lagi. Dia ingat, terang lagi bersuluh, terang, dia ingat. Oh, kena lupakan semuanya. Jadi sekarang saya nak bagi logik supaya kita yakin, supaya kita excited. Pasal apa pula kena lupakan semua benda baik? Lupa pula. Nasib mujurlah aku tolong kamu, mujurlah aku bagi duit dekat kamu. Kalau tidak, kamu nak makan apa? Pertama, lupakan semua. Ini asyik ajar tauhid, mudah-mudahan yang memberi fahamnya bukan saya ya. Semuanya dengan izin, rahmat dan kasih sayang Tuhan. Baik. Kita lupakan semua amalan kita, walaupun kita tahajud banyak, amal kita semua ikhlas. Dahsyat ni udah ada banyak ikhlas lagi, semua kita buat dengan zikir, dengan selawat, dengan baca Quran, dengan tadarusnya, dengan khatamnya, itu ini semualah, dengan sedekahnya macam kita buat. Kita kena lupakan semuanya. Lupakan semuanya. Kerana pada hakikatnya bukan kita yang buat. Bukan kita yang buat. Walaupun Nabi SAW seorang Nabi insan kamil, ada mukjizat, ada keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun semua amalan Nabi yang semuanya ikhlas, semuanya sempurna, semuanya bagus, semuanya baik-baik belaka, itu pun semuanya bukan dia yang buat pada hakikatnya, yakni pada sebenarnya. Kenapa? Sebab kita ni sebenarnya tak ada kuasa dan tak pernah ada kuasa. Itu istilah dia. Sekali lagi saya ulang, 2 kali 3 kali saya ulang. Kita ini manusia tak ada kuasa dan tak pernah ada kuasa. Kita ini manusia yang namanya makhluk, termasuk nabi, termasuk malaikat, termasuk wali, termasuk sesiapa sahaja. Pada hakikatnya kita ini tak pernah ada kuasa. Tak ada kuasa selama-lamanya. Dah masuk dalam syurga sekalipun, insya-Allah, masa dalam syurga pun kita sebenarnya tak ada kuasa dan tak pernah ada kuasa. Yang ada kuasa siapa? Yang ada kuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dalam surah As-Saffat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, yang mencipta kamu dan semua perbuatan kamu. Pada hakikatnya, macam tak percaya je ustaz, kita kan hari-hari semayang, kita lah yang buat. Betul, kita yang berbuat, kita yang nak buat, kita yang rokok, kita yang rokok, kita yang iktidal, kita yang sujud, kita duduk antara dua. Betul tak? Betul. Tapi adakah kita itu rokok, kita sujud, duduk antara dua sujud, kita duduk tahiyat akhir, adakah itu maknanya kita ada kuasa? Tak ada. Cuba renung dalam sangat. Tak ada. Itu bukan menunjukkan kita ada kuasa. Itu menunjukkan pergerakan kita itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksudnya Allah yang menjadikan kamu dan semua perbuatan kamu. Perbuatan kita ini dengan izin dia, dengan kuasa dia. Kita tak ada kuasa. Bolehkah kita rokok seluruh dunia makhluk ni kalau nak rokok? Boleh ke rokok? Boleh ke rokok kalau Tuhan tak izin? Tak boleh sebenarnya. Dia orang kata, apa susahnya rokok ustaz? Sekarang ni kita ni contohnya ni rokok. Saya rokok. Boleh je, senang je, ABC je. Iyalah kita boleh. Itu bukan makna kamu ada kuasa. Itu semua dengan izin Allah SWT. Sebab itu semua orang dalam dewan yang mulia ini, di pejabat ini semuanya yakin bahawa Nabi Muhammad SAW, semua kita ni masuk surga dengan amalan ke atau dengan rahmat? Cuba jawab tuan-tuan.
Kita dengar banyak tok syekh, guru-guru mana ceramah, kita masuk syurga. Kalau masuk, mujur kalau masuk. Semuanya dengan rahmat. Maknanya masuk syurga dengan rahmat, maknanya bukan dengan amalan. Kena faham tu? Masuk syurga dengan rahmat, maknanya bukan dengan amalan. Orang tanya, kalau begitu, tak payahlah beramal. Itu bukan bodoh tuan-tuan, banggang namanya. Sebab syariat tak boleh tinggal. Syariat mesti buat. Syariat kita ni orang Islam terikat dengan syariat. Mana sembahyang, puasa, zakat, haji semua kenalah buat. Tetapi persoalan tadi, kita masuk syurga kerana rahmat. Pasal apa bukan kerana amalan? Saya dah jawab tadi, kita tak perasan. Sebab amalan kita ni siapa yang buatkan sebenarnya? Dia. Kalau kita usaha nak buat, orang dulu-dulu dia belajar, usaha tidak memberi bekas. Kita dulu belajar kan, usaha tidak memberi bekas. Kalau kamu tak usaha, mana mahunya? Itu pada adat, pengalaman kita, tapi bukan mesti. Bukan mesti. Nabi Adam tak ada pun mak, tak ada pun ayah. Tak ada sebab-sebab melalui mak ayah. Itu contoh. Yang keduanya, jadi kita dah yakin lah. Jadi kita beramal wajib ikhlas. Syariat suruh ikhlas. Semua dah Tuhan yang buatkan, izinkan, biarlah dia buat, kita tak payah. Syariat pun. Kan kita orang Islam ada syariat. Syariat apa? Perintah Tuhan. Ada 5 hukum, wajib, sunat, haram, harus, makruh. Contohnya selawat. Tuan Amir, sahabat saya, selawat, apa hukumnya? Sunat je, kadang-kadang jadi wajib. Kok mana boleh jadi wajib ni? Pelik juga. Nazar jadi wajib. Nak selawat, tak selawat, tak apa. Buat dapat pahala, tak buat pun tak apa. Tiba-tiba nazar. Aku ni kalau sempat ni bos tak marah ni, aku selawat lah 100 kali. Wajib, nazar. Buat. Kemudian yang seterusnya, kita buat ni bukan kerana fadilat, pahala, syurga, ganjaran. Minta boleh. Ni saya nak bagi faham juga. Contohnya kita semayang isya jemaah ke seorang ke, itu waktu kita kata, contohnya usalli pada zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, semayang seorang. Usalli pada zuhri arba'a raka'atin ma'mumatan atau ma'muman lillahi ta'ala, semayang jemaah. Bukan kerana syurga. Bila kita semayang kerana syurga, fadilat ni, contohnya semayang sunat duha ni, semayang wajib ni banyak pahala sekian, mana kita sembahyang, kita target kita, matlamat kita kerana fadilat ni. Banyak fadilat ni, murah rezeki ni, cepat kahwin ni, cepat dapat jodoh ni, contohnya. Apa-apa yang kita minta dikabulkan ni. Jadi aku semayang kerana itu. Bila kerana itu bermakna syurga tadi, pahala dijadikan sebagai matlamat. Matlamat kita buat satu bukan kerana syurga. Seolah-olah Tuhan perli kita. Engkau sembahyang ni, engkau puasa ni kerana syurga. Kita jawab apa? Raya buruk. Iyalah, syurga kan hebat, dahsyat. Jadi aku ni kalau tak kat mana? Jadi antara Tuhan, antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga, hebat lagi dah syurga. Lagi tu, kita sembahyang kerana syurga. Rupanya syurga itu milik Allah. Kita sembahyanglah kerana Allah. Inna solati, sembahyang. Wa mahyaya, inna solati wa nusuki, ibadat aku. Wa mahyaya, hidup aku. Wa mamati, dan kematian aku lillahi ta'ala. Ini saya nak bagi faham balik ni insya-Allah. Jadi sembahyang semua kita buat lillahi ta'ala. Dah tu ustaz orang minta syurga, macam mana pula? Boleh. Minta boleh. Kena tahu perbezaan tu. Lepas kita sembahyang, kita doa. Kita sebagai hamba. Hamba ni miskin, fakir. Mintalah dengan bos, big boss yang maha kaya. Tuhan itu maha kaya, minta dengan dia. Minta duit, minta rezeki, minta syurga yang paling atas. Minta syurga yang paling atas, syurga Firdaus. Boleh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu tadi ustaz kata tak boleh pula. Kita sembahyang kerana syurga, ini minta syurga boleh pula. Syurga yang kita minta ini permintaan kita sebagai hamba. Bila kita ibadah menunaikan tanggungjawab kita buat bukan buat di kerana syurga. Kerana apa? Semata-mata mencari redha dia.
Lepas tu kita minta ni ada dalam perintah syariat. Doa ni mintalah. Memang disuruh. Doa mughal ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tu otak ibadah, mintalah. Maka itu namanya syariat. Bila kita minta, bila kita doa dapat pahala. Tapi sembahyang kita wajib minta. Kena faham dia tu. Setengah orang, setengah ustaz pun dia kata boleh. Sembahyang kerana syurga boleh. Sebenarnya tak boleh. Kalau sembahyang kerana syurga boleh, sama lah. Sembahyang kerana Tuhan, sembahyang kerana syurga sama. Syurga bukan Tuhan, Tuhan bukan syurga. Tak gitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni, dia kata begitu. Bagaimanalah nasib Abu Bakar? Maknanya seorang ahli syurga, yang dijamin ahli syurga, kan, yang masuk di hari hisab, dia tak rasa dia ahli syurga. Macam mana tu ustaz? Tak faham. Begini. Nabi SAW memuji Sayyidina Abu Bakar. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin Abu Bakar tadi masuk ke surga. Itu hak Tuhan, hak Nabi. Tapi dia Sayyidina Abu Bakar tu dia hamba. Bila dia hamba, wajib bagi dia mengekalkan low profile, rasa hamba. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Sebagai contoh, Nabi kata kalau ada Nabi lagi sesudah daripada aku, maka Nabi itu adalah Umar. Nabi ya, bukan Rasul. Kalaulah ada Nabi lagi sesudah daripada aku, maka Nabi itu adalah Umar. Dia dijamin masuk surga. Maksud dia happy lah. Sudah dijamin. No problem lah. Kau belum tentu lagi. Patut dia bercakap itu, logik lah. Tapi tak. Dia kata, andai kata Sayyidina Umar, andai kata kalaulah nanti di padang mahsyar, semua orang masuk dalam syurga, ada seorang dia masuk neraka. Dia bayangkan, dia kata begitu. Kalaulah nanti di padang mahsyar, semua orang masuk dalam syurga, ada seorang je yang masuk neraka. Sayyidina Umar kata, aku bimbang yang seorang tu mungkin aku. Subhanallah. Ini yang dah masuk syurga, yang masuk syurga. Kita ni syurga pun belum tahu lagi. Kamu ni aku tengok rajin benar ke masjid dah. Hari-hari ke masjid. Daripada dulu 10 tahun dulu. Dahsyat tu kau ni. Si delik lah. Perasan gitu. Takkan kau tak kenal aku lagi. Macam tu pula kita perasan. Rupanya tak boleh. Sebab itulah saya ulas sikit lah. Semua tentera-tentera Imam Mahdi di masa akan datang, semua tentera-tentera Imam Mahdi ni, untuk pengetahuan tuan, jangan tak percaya. Tidak ada seorang pun yang rasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Tak ada. Tak ada rasa, walaupun dah jadi tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi dijamin masuk surga. Dia tak rasa diri dia lebih baik lagi daripada orang lain. Hampa nak kata, siapa nak kata hak hampa. Dia tak rasa lebih baik daripada orang lain. Begitu syarat dia. Tak sombong pun. Dia rasa tak layak pun. Dia rasa tak layak lagi. Kau dah diisytihar dah. Kau dah dipanggil berjihad ni. Tetap dia rasa tak layak dalam hati dia. Ini ajaran Islam tulis nak bagi tahu. Ini ajaran Islam yang sebenar ni. Jadi itulah apa ni nama tu, Sayyidina apa ni, Sayyidina Umar tadi. Dia risau dia yang masuk neraka tadi. Jadi Ramadan yang kali ini 1442 Hijrah tuan-tuan, kita kena bersyukur. Sebab apa bersyukur? Sebab kita masih hidup lagi. Kita masih hidup lagi. Orang lain dah mati. Ada tak orang yang dah mati ni? Alah, boring betul lah kubur ni. Boring betul lah kepada mahsyar ni. Aku nak balik lah Zat. Aku nak balik lah. Boring lah. Mana ada? Tak ada orang yang dah meninggal dunia, dia kerabat kubur dia pergi balik. Assalamualaikum mak. Hai. Kau ni kan dah mati. Boring lah duduk sana mak. Tak ada. Lebih-lebih lagi main golf. Lebih-lebih lagi main badminton. Apa kerjanya main ada bersukan lagi? Tak ada dah. Jadi kita sekarang ini walaupun belum lagi betul-betul baik, belum lagi betul-betul soleh salihah, belum lagi betul-betul warak, kita kena bersyukur sebab belum mati lagi. Kita boleh bertobat. Itu untungnya kita ni. Jadi orang lain dah meninggal dunia, dah pergi tak kembali. Jadi kita masih lagi ada masa.
Sekarang kita pergi kepada perkara-perkara dosa yang kita buat ini. Semua orang ada dosa. Saya lagi paling banyak dosa. Siapa ini kena ada ilmu ni tuan-tuan? Siapa yang rasa dia paling banyak dosa, siapa yang rasa dia banyak salah, maka dia banyak pahala. Rasa tu bukan sebab dosa tu. Siapa yang rasa dia dosa dia banyak sangat, maka dia dapat banyak pahala. Siapa rasa berdosa? Siapa yang tak rasa dosa, siapa rasa tak bersalah, maka dia tu banyak dosa ni, banyak jahat ni. Siapa rasa dia baik, automatik jahat. Automatik betul. Aku ni baik, aku mana dia buat benda-benda yang tak elok ni. Ada kau tengok aku buat dosa? Tak ada kan? Itu jahat tu. Jahat tu. Jahat tu. Aku ni jahat, aku tahulah aku ni ada. Sebab apa? Soal rasa tuan-tuan. Rasa. Kita ni hamba. Memanglah semua kita ni hamba, tapi merasa diri hamba. Rasa diri tak layak. Man anta ya Musa? Kamu siapa wahai Musa? Dia cakap dengan ranking dia, gelaran dia. Ana kalimullah. Aku boleh cakap secara live dengan Allah. Tak ada dosa, dia bukan megah, dia bukan riak. Man anta ya Ibrahim? Ana khalilullah. Aku sahabat engkau. Dia pun tak ada dosa, tak ada riak. Dia cakap tentang gelaran dia, Khalil, sahabat baik. Man anta ya Isa? Ana ruhullah. Aku roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai giliran Nabi Muhammad, man anta ya Muhammad? Ana fakir. Ana Abdullah. Aku fakir, berhajat kepada Allah. Aku adalah hamba Allah, Mahaziru. Itu Nabi. Dia ketua segala al-anbiya, ketua. Dia adalah kekasih Allah yang paling agung, tapi dia paling low profile. Rupanya orang yang paling baik di dunia ini tuan-tuan adalah orang yang merendah diri. Paling merendah diri, bukan makna jalan bongkok. Awak lagu ni semua orang bongkok rendah diri, tawaduk, low profile. Bukan macam tu. Low profile ni dia rasa diri dia apa? Sangat berhajat. Kalau tuan-tuan tak percaya, kita buat satu contoh umpama. Boleh tak kita ni melangkah ke, makan ke, berdiri ke, goyang tangan ke, apa saja kita buat. Boleh kita buat sesuatu tanpa izin? Tak boleh. Wallahi, tallahi, billahi, tak boleh. Kalau boleh juga, dengan izin. Itulah makna kita ni lemah. Senantiasa daripada setiap saat, detik, dan kita mengharap dengan izin. Boleh berjalan dengan izin, boleh itu dengan izin, boleh ini dengan izin. Dengan usaha ke, kau fully buat effort, kau buat usaha macam mana pun, dengan izin baru berjaya. Inilah rahsia akhir zaman yang orang tak tahu. Di antara tanda-tanda kebangkitan Islam di akhir zaman adalah bila orang ramai bicara tentang promosikan Tuhan, membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengesakan Tuhan. Di mana-mana cakap tentang ketuhanan. Bukan makna syariat tadi. Sebab ramai orang yang pergi sembahyang sunat tarawih, kadang-kadang nak kerja. Ni malam berapa ya? Tu dia, pahala dia. Jom kita pergi ni. Malam ni sekian-sekian ni, diampunkan semua dosa. Doa kita dimakbulkan. Kemudian saya nak bagi contoh antara kesalahan dosa yang ramai orang buat apa? Tahajud pun dia buat, itu ini semua dia buat lah, benda yang baik. Tapi dia juga suka mengumpat. Orang yang suka mengumpat ini adalah orang yang cepat-cepat, orang yang segera, orang yang paling cepat bankruptnya di mana? Di akhirat, di padang mahsyar. Semua amalan kita yang ikhlas, kalau ada yang benar-benar ikhlas, semuanya dibagi kepada orang yang kita bersalah. Nak bayar dengan duit, tak laku duit masa tu. Emas tak laku, tak bawa pun. Bayarlah dengan amalan kita yang paling ikhlas. Yang tak ikhlas tak mahunya, yang ikhlas bagi kat dia. Satu sampai sudah, sampai habis, tak cukup. Nak bayar dengan apa? Hutang tu. Kita dah mengumpat orang. Tahajud juga, ngumpat juga. Ngumpat ni dia lazat, sedap. Mengata orang dia sedap, dia bawah sikit daripada khusyuk sembahyang. Apa ni, mengumpat orang dia. Jadi nak bayar dengan apa? Penyudahnya dosa dia pula dah. Dosa dia pula umpat kat kita pula. Bagi kat kita. Sudah kita nanggung mana. Itu yang sering ngumpat. Ngumpat siapa ni, Ustaz? Ngumpat suami, ngumpat isteri.
Mengumpat anak-anak, mengumpat saudara mara, mengumpat ahli politik itu biasalah. Mengumpat isteri. Subhanallah. Subhanallah. Jadi mengumpat ni memanglah lazat berkrim. Dan selain daripada dosa mengumpat ni, yang perlu di-highlightkan adalah dosa sombong. Dosa sombong ni pun ada punya pointer dah. Pointer dia ada. Ada orang dapat 2.33, 2.67, 3 pointer, 3.33, 3.67. For flat pun ada. Yang dapat for flat tu takabur namanya. Sombong. Subhanallah. Jadi bercakap tentang sombong ni tuan-tuan sekalian. Barang siapa yang ada sombong. Apa tu sombong? Sombong ni selain daripada menolak kebenaran, dia rasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Walaupun memang saya nampak dia memang teruk, tak sembahyang, minum marak, berjudi, dadah segala macam, cukup-cukup lagi dia. Saya memang lebih baik dari dia. Main confident. Sebab itu Iblis, Azazil dulu ketua malaikat. Dahsyat tu, ketua malaikat. Malaikat tu tak ada dosa. Ketuanya Azazil. Azazil ni ketua malaikat ini, dia ketika itu ibadah dia 80,000 tahun. Buat cakap lu 80,000 tahun ibadah. Dengan alimnya, dengan zuhudnya, dengan warak sekali, macam komplit. Paling alim. Ketua malaikat, ketua. Lepas tu bila disuruh sujud hormat. Kalau kita tabik spring lah, bawah sikit kot. Hormatnya pada siapa? Pada Nabi Adam. Dia tak mau. Macam mana aku nak hormat dekat dia? Dia daripada tanah, aku daripada api. Anak kata dia, anak khair minhu, aku lagi bagus daripada dia. Dia rasa diri dia lebih baik daripada orang. Rupanya tak boleh. Walaupun paras rupa kita cantik, harta itu ini semua kita lebih daripada orang, tak boleh rasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Tak boleh. Antara sebabnya kita tak tahu ending kita lagi. Ending. Jadi Azazil dia rasa diri kita lebih baik lagi daripada Nabi Adam dan segala macam makhluk ini. Akhirnya dia enggan, wastakbara wa kana minal kafirin. Kapiak masuk dalam neraka selama-lamanya. Jadi rumusan di sini, kita tak bolehlah merasa sombong. Isteri pula, ini ada ramai semua dah kahwin sini kan, perempuan ni. Isteri-isteri pula nak dapat pahala bulan Ramadan, buatlah badak berendam. Sekarang ni zaman beli Ustaz, yang belilah. Apa yang suami suka belilah. Kalau badak berendam dia suka, beli hari-hari beli. Sampai penat yang belilah, penat beli badak berendam. Kalau yang buat, penat buat badak berendam sampai meninggal dunia. Meninggal dunia. Dah meninggal dunia, malaikat ceklah amalan si perempuan. Apa amalan dia? Tahajud tak ada. Letih buat badak berendam. Baca Quran tak ada, itu tak ada, apa seorang tak ada. Rupanya ada satu amalan yang isteri buat menyebabkan dia pahala dia meningkat, iaitu dia berkhidmat kepada suaminya buat badak berendam. Dengan sebab itu masuk ke syurga. Namanya makam badak berendam. Jadi kalau di situ, sebab itu dikatakan bahawa orang perempuan ini sangat-sangat mudah, memang betul-betul mudah nak masuk syurga, tu mudah sangat. Yang pertamanya sembahyang wajib. Semua dah sembahyang wajib sebenarnya, tapi bukan realitinya. Sebenarnya orang perempuan ni mudah sangat nak masuk syurga. Bila mana dia sembahyang wajib, wa'imah jamaah ke sini ke, sembahyang wajib tak tinggal lillahi ta'ala. Yang keduanya, puasa di bulan Ramadan. Kalau tak cuti, puasa. Yang ketiganya, taat dengan suami. Suami suka makan karipap, hari-hari sebulan Ramadan, karipap tu dapatlah pahala kalau ikhlas. Kalau depan je ikhlas, belakang pun tak habis ni. Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, rumusan besarlah pada pagi ini insya-Allah
Mudah-mudahan sedikit sebanyak ini yang saya nak fokuskan ni, sebenarnya ni berapa puasa ni? 14 ke 15? 14. Ramadan. Ramadan yang ke tak kira. Masih baik tak terkira. Tak sempat kira. Tak sempat kira. Ini yang 14, tak salah saya 14. Okey. Sebenarnya kita ni belum terlambat. Belum terlambat. Walaupun ada orang dia baru nak warm up. Baru dia mula. Baru dia nak panaskan ni. Sebenarnya kita masih belum terlambat. Sebab apa? Setiap dalam masa 1 saat sahaja, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala boleh menerima taubat kita. Dan yakinlah sebagaimana saya katakan tadi bahawa Tuhan ini maha pengasih, maha pengasih yang tak terjangkau oleh akal. Dia boleh mengampunkan semua dosa melainkan syirik. Terutamanya syirik khafi ni lah. Syirik jadi tu terang-terang nyembah berhala, nyembah orang. Syirik khafi ni apa? Rasa diri pandai. Contoh, syirik dengan diri, syirik dengan perasaan, sembahyang kerana orang, sembahyang kerana mak mentua, pak mentua. Sembahyang semua kerana lain daripada Khafi. Tersembunyi. Dia bukan syirik kecil, syirik besar. Tersembunyi tu kat mana kecil, besar. Sebab itu dengan molek-molek barang siapa yang berzina ke, minum arak ke, dadah ke, apa ke, bahkan tak semayang apa semua, tapi kalau dia tak buat dosa syirik, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan semua dosa. Dia tak peduli, asalkan kau jangan syirik. Sampai peringkat tu. Dia mana dia boleh ampun. So kita, ya Allah, aku dia lemah sangat, dah berapa 14 hari 2 minggu dah lemah, tak buat apa, rasa macam tak ikhlas je semua, rasa tak bermaya, letih semua, macam kena sihir je gitu gini. Sekarang aku bertaubat nasuha, mudah-mudahan diampunkan semua dosa. Kenalah baik sangka, hukumnya wajib. Dosa aku banyak sangat, takkanlah Tuhan nak ampun. Tuhan ikut sangkaan kita, engkau tak baik sangka. Jadi tak ampunlah dosa kita. Jadi kita kena yakin. Jadi belum terlambat lagi. Kemudian tadi saya dah bagi tahu bahawa kita ini kena takut. Poin baru juga tadi bab ikhlas yang saya perasan lah, bab tauhid tadi. Ini poin yang terbaru, kita hendaklah senantiasa takut. Apa nak takut, Ustaz? Saya tak buat dosa, saya tahajud, saya tak tinggal lagi. Saya puasa okey, saya bukan tengok TV pun, TV tak tengok, drama sangat tak nak. Lagi AJL pun dah tak ada, saya pun tak tengok. Apa AJL? Jual lagu apa? Itu apa? Anugerah. Jadi walaupun kita tak buat dosa, apa yang saya takut, apa yang kita ni, kita takut apa? Hendaklah kita jadi orang yang mengekalkan rasa takut. Sebab itu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu, atqakum, orang yang paling bertakwa. Ditafsirkan, diberi pencerahan, orang yang paling takut kepada Allah. Dunia ni masalah kerana orang sudah tidak takutkan Tuhan. Full stop. Muktamad, itulah jawapannya. Dunia ni tak aman, berperang, bergaduh, suami, isteri, anak, beranak bergaduh, sangka buruk, mengata orang begitu begini, macam-macam yang berlaku, hiruk pikuknya maksiat bermahajalah di mana-mana sahaja dunia ni, kerana manusia sudah tidak takutkan Tuhan. Full stop. Jawapan itu muktamad. Muktamad tak? Sebab kalau dia takutkan Tuhan, dia akan hormat orang, tak ada bergaduh. Aku ni takut betul lah dengan Tuhan. Itu pergi berzina. Kepala otak engkau takut. Tak betul lah tu. Orang yang takut Tuhan, takut buat dosa sesama manusia. Itu makna takut. Itulah menyebabkan dunia ni tak aman sebab itu. Jadi bab takut tadi ni, Nabi SAW dijamin masuk surga bi ghairi hisab, maknanya tak ada masuk neraka walaupun 1 saat, terus ke surga. Jadi di padang mahsyar sepatutnya kita lah, muka-muka kita yang banyak dosa ni, sepatutnya kita lah yang paling takut. Sepatutnya. Setengah orang dia kata tak ada, memang kita lah paling takut. Tak, bukan kita. Sebenarnya Nabi Muhammad paling takut. Dia tak ada dosa, sempurna iman dia.
Sempurna yang sempurna dialah iman Nabi Muhammad SAW. Kenapa pula dia paling takut? Dosa tak ada, apa tak ada. Dia ikhlas semua. Tak ada syirik, tak ada itu, tak ada ini. Apa pula dia paling takut? Sebab dia paling mengenal akan Tuhan. Apa makna paling mengenal? Macam kita semayang Zuhur 4 rakaat. Rakaat yang pertama, rasa bersalah sangat. Bila rakaat kedua, lagi bertambah salah. Lagi bertambah dosa. Pada itu yang terbaik dah. Nabi dah sembahyang tu dah terbaik dah. Tapi dia rasa, belum lagi. Belum tajam lagi. Belum cukup lagi rasa hamba. Tu rasa perasaan dia. Jadi dia takut setakut-takutnya Nabi tu. Jadi, itulah namanya mengekalkan rasa hamba. Rasa hamba ni apa tuan-tuan? Rasa hamba ni rasa lemah, tak bermaya, berhajat kepada Tuhan, rasa bersalah. Jadi sepatutnya Nabi kata, aku dah dijamin, apa aku takut? Betul tak? Di pada mahsyar. Aku dah dijamin masuk syurga, apa aku takut lagi? Tak, dia rasa dialah yang banyak banyak salah, banyak sebab tu walaupun dia paling takut, dalam masa yang sama dia mengekalkan rasa hamba tadi, paling takut tadi, dia teringat lagi banyak rasa-rasa dalam hati dia, hati kita yang sepatutnya ada. Ummati. Sampai orang pergi dekat Nabi Ibrahim, aku tak sanggup. Pergi dekat Nabi Musa, aku tak sanggup. Pergi dekat Nabi Nuh, aku tak sanggup. Nabi tu tak sanggup sebab mereka rasa ada salah. Nabi pun rasa ada bersalah. Akhirnya pergi dekat Nabi Muhammad, dia yang paling rasa bersalah, tapi dalam masa yang sama dia ada rasa yang cinta kepada umat dia, ummati ni. Maka dia lalu sujud dan minta kepada Tuhan supaya disegerakan mahkamah di pada mahsyar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita dah sampai kepada penghujung. Maka rumusan yang saya nak beri kepada tuan-tuan adalah, yang pertama tadi saya dah sebut, bahawa kita ni masih belum terlambat. Macam mana masuk belum terlambat tadi? Kita niatlah, aku telah mensia-siakan waktu bulan puasa ni, apa semua, aku bertobat. Sebab apa tuan-tuan? Balik pada, kalau kita ni, jadi kalau kita mula dengan sembahyang ni tuan-tuan, kita kena rasakan tu sembahyang terakhir. Cuba tuan-tuan rasakan, bukan sembahyang kita khusyuk pejam mata saja ke, atau kita baca dengan tahu makna, tapi lebih daripada itu kita sembahyang nak rasakan, ni sembahyang aku ni nak bawa ke kubur, ni sembahyang aku ni nak bawa kepada mahsyar, ni sembahyang aku ni sembahyang terakhir, bukan saja terakhir, lepas ni aku mati. Barulah mudah-mudahan kita ada dia punya aura, dia punya zuk dia punya rasa dia. Rare, sembahyang rare orang kata. Jadi tuan-tuan, kita rasakan begitu. Kemudian kita buatlah amal nak ikhlas. Kita buatlah sembahyang sunat tarawih ni, kalau nak pergi masjid surau, buatlah berjamaah lah, tapi buat benar-benar lillahi ta'ala. Masa doa, mintalah semua. Jadi rupanya amalan tu kena apa? Wajib ikhlas. Sembahyang kerana Allah Ta'ala. Yang fadilat tu biarlah baca buku fadilat, tak salah, tak berdosa. Oh malam ni sekian fadilat, tak salah. Dia motivasi untuk kita. Bila motivasi untuk menjaga sembahyang, tapi bila kita berdiri tegak, sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat duha, mestilah kerana Allah mencari redha semata-mata, tidak kerana lain. Habis dah assalamualaikum warahmatullahi, kita minta. Ini aku sebagai hamba, aku minta kepada engkau dengan rahmat kesian belas. Bukanlah dengan amalan aku ni semua engkau buat. Barulah begitulah sepatutnya. Sebab itu Nabi berdoa, ya Allah, jangan kau letakkan segala hidup aku ni pada diri aku. Aku serah pada engkau. Mana dia pun ni tak ada kuasa nak mengatur. Wallahu a'lam. Saya buka soalan, siapa nak bertanya silakan. Saya tak faham ke apa. Ustaz, bagaimana nak menzahirkan sesuatu amalan itu dengan ikhlas, nak hilangkan rasa riak dan bangga diri dalam hati kita, supaya segala amalan kita dapat diterima. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya bagi contoh dia satu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang puji kita sebab kita dermawan, orang puji kita sebab kita rajin, orang puji kita sebab kita lawa, orang puji kita sebab berbagai sebab, 1000 sebab. Maka bila orang memuji kita, ambil perhatian, kita kena rasakan bahawa Allah sedang memuji dirinya sendiri. Kenapa macam tu? Sebab kita dapat nikmat, kita boleh buat itu, boleh buat ini, kita pandai itu, pandai ini. Siapa yang bagi pandaikan kita? Siapa yang mengizinkan berlaku di tangan kita? Dia belaka. Jadi orang tu dia memuji kita, mulut dia buka puji kita. Siapa yang izinkan?
Allah juga bermakna Allah sedang memuji dirinya sendiri. Jadi nak puasan diri juga apa? Tak payahlah riak dah. Jadi kita boleh khusyuk sembahyang. Siapa yang anugerahkan? Allah. Tak, kita tak boleh kata tak, bukan Tuhan saya lah, saya sembahyang pejam-pejam mata. Sampai dia sujud atas ni baby dia. Dah pejam mata sangat. Jadi maknanya untuk mengelak kita daripada riak, kita kena faham yang bagi kita nikmat, bagi kita kepandaian, bagi kita ilmu, bagi kita kerja, bagi kita duit, hatta yang setiap bulan masuk ATM tu, semuanya sebenarnya Allah yang bagi. Allah semata-mata. Dan saya nak bagi satu minda baru, buah fikiran yang baru. Sebenarnya manusia ni tak pernah, walaupun selalu dia pernah sangat bagi hadiah ke, bagi duit, bagi rezeki, bagi apa, sebenarnya tak pernah. Sebenarnya Tuhan lah yang mendorong orang tu untuk bagi, bukan manusia. Tapi barang siapa tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka dia bukanlah orang yang kena mengucap. Orang bagi tolong kita, bagi duit kita, kena ucap terima kasih. Tak payah terima kasih, bukan kau tolong, Tuhan yang tolong. Itu tak betul lah tu. Manusia yang tolong kita pada zahirnya, hakikatnya Allah lah. Kalau Tuhan tak dorong, mana boleh dia sedekah? Tak gitu. Semuanya Tuhan tolong. Sebab itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebab itu kita kata ini ATM ada duit, kita cocok, bukan mesti keluar. Kerana rosaklah, Tuhan tak izin. Jadi orang yang begitu yang. Jadi maknanya nilaian kita ni, dan satu lagi saya suka nak kongsi di sini, kebaikan di bulan puasa yang paling besar daripada tahajud ialah membantu orang lain. Bantu orang susah. Itu lebih besar lagi daripada tahajud. Tak payah tahajud lah, ada can. Tak apalah. Aku bulan puasa betul kan? Lepas bulan puasa ni aku tak nak tahajud, aku tak nak sedekah, aku tak nak buat baik. Yang sunat-sunat, tak apa. Kali bulan puasa ni lah buat, pahala dia berganda. Masa ni nak tahajud, masa ni nak sedekah. Lepas bulan puasa tak nak sedekah, tak apa. Bulan ni nak sedekah, pahala dia berganda. Itu sepatut cara fikir yang betul. Sebab itu bila orang dah mati, yang dia nak kembali balik ialah nak apa? Nak sedekah. Wallahu a'lam. Boleh dapat jawapan?